Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, apa khabar semua? Hari ini bersyukur Allah dipanjangkan usia sempena Raya Haji tahun ni. Kita masih lagi Allah izinkan hidup lah. Hari ni kan 9 Zulhijjah, hari wukuf di Arafah. Jadi ramai yang puasa sunat bagi mereka yang tak menjalankan haji. Kita kat Malaysia ni kan ramai yang puasa sunat. Mudah-mudahan Allah terima ibadah kita. Ingat sambung lagi lah. So, masa dah terhad sangat untuk kita sambung tentang fardu ain atau gaji, tentang korban ni. Mudah-mudahan kita selesaikan lagi ni. Syarat sah, di syarat sah ternakan untuk korban. Jadi kita seperti yang kita ketahui, binatang yang dibenarkan untuk korban ni unta, lembu, kambing, biri dan semua termasuk dalam jenisnya lah. Sama ada jantan ke, betina ke, ataupun yang dijadikan baka ke, yang dikasih ke, semua boleh. Jadi tak sah lah berkorban selain yang keternakan seperti kerbau liar, kijang, rusa, pelanduk dan sebagainya. Ayam itik kan, walaupun ada lah hadis mengatakan dalam kitab-kitab juga sebut tentang ayam, bagi kita tak mampu sangat lah kan untuk mengambil berkat korban tu, boleh korbankan ayam jantan sebagainya. Itu bukannya pendapat yang muktamad lah, yang muktamad dan mazhab yang kita sebut tadi lah. Kemudian haiwan ternakan tu hendaklah sihat dan bebas daripada sebarang penyakit. Kita kena cari yang terbaik lah. Takkan kita nak beri orang nak agak-agih pada orang binatang terhadap penyakit, membuatkan orang tu pun tak sihat nanti. Seterusnya, haiwan ternakan tu tidak mempunyai kecacatan, tidak mempunyai kecacatan, sama ada tempang ke, buta ke, telinga dia koyak ke, patah sebelah tanduk ke, atau dua-dua tanduk patah ke, cedera pada tubuh badan dia, ataupun kurus sangat sehingga tak mempunyai lemak atau kecacatan yang lain yang seperti yang kita sebut tu. Jadi yang tu tak boleh dia buat korban. Kena cari yang sihat, yang tak sakit, yang tak ada kecacatan. Sebab yang kita sebut tadi, untuk berkorban untuk lillahi ta'ala, kenalah cari yang terbaik. Kita nak beli untuk keluarga kita pun kita cari yang terbaik kan. Tak apalah, untuk kita beri pada Tuhan, ataupun kita korbankan untuk Tuhan, demi Tuhan. Haiwan ternakan tu pun telah mencapai satu tahap minimum umur dia. Jadi Islam ni agama yang lengkap, yang sempurna. Dia beri peraturannya. Walaupun nak berkorban, ada umur dia. Kalau unta tu berumur 5 tahun masuk ke tahun ke-6, barulah layak dibuat korban. Lembu dan kerbau berumur 2 tahun masuk tahun ke-3. Masuk tahun ke-3, 2 tahun, lepas 2 tahun dia dah bolehlah dikorbankan. Kambing pun begitu juga. Kambing biasa lah ni, berumur 2 tahun masuk ke tahun ke-3, baru boleh layak dibuat korban. Tapi kalau biri-biri dan keluarga biri-biri ni kan, berumur 1 tahun masuk tahun ke-2, dah boleh korban dah. Ataupun yang dah bersalin gigi depan, gigi depan dah tercabut, ganti gigi baru, yang itu pun layak dikorbankan bagi biri-biri lah. Kemudian penonton sekalian, syarat penyembelih korban ni macam mana? Sebenarnya untuk mereka yang nak sembelih korban ni, yang afdalnya, yang utamanya, yang sebaik-baiknya orang yang lakukan korban tu dia sendiri yang sembelih. Itu yang afdalnya. Saya di BCH nampak dah ada lembu-lembu tertambat dah tu untuk persiapan korban. Jadi penyembelih ni sebaiknya orang tu sendirilah, tapi tak semua orang mampu sembelih kan. Dia boleh lah wakilkan pada orang lain, ataupun kalau lembu tentu ada, mungkin ada 7 orang kat situ, takkan dia 7 nak sembelih. Jadi wakilkan kepada orang lain, atau syarikat ke, persatuan ke, pertubuhan ke, atau AJK masjid ke yang setuju untuk menguruskan ibadah korban.
Tapi sunat bagi dia, bagi orang yang berkorban tu, sama-sama menyaksikan, hadir, menengok bersama-sama dalam program ataupun masa-masa penyembelihan tersebut. Itu yang pertama sekali lah tentang penyembelih ni. Kemudian penyembelih korban ni, tuan-tuan dan puan-puan, anak-anak Kristian, hendaklah seorang Islam, tak bolehlah orang yang bukan Islam. Adalah pendapat mengatakan boleh kitabi, ada kitab, tapi ada kitab ni pun dah tak ada dah sekarang ni. Kitab pun dah diubah suai kan. Jadi orang Islam, sama ada lelaki atau perempuan pun boleh menyembelih. Tetapi yang afdalnya, yang utamanya, yang boleh korban ni lelaki. Dan sunat bagi orang perempuan kalau nak sembelih korban tu, dia wakilkan kepada orang lelaki. Kan korban ni ialah ketika korban nak kena kerja yang lasak-lasak, kemudian ada orang lelaki yang bekerja juga, bercampur, tak sesuainya memang orang lelaki lah yang buat kan. Seorang yang telah memayis dan berakal. Syarat antara syarat penyembelih tu kena orang yang bermayis. Ini orang yang dah berakal, yang memayis, tahu membezakan antara yang baik yang buruk. Tapi sebaiknya orang dewasa lah kan. Cuma kalau kanak-kanak walaupun belum katakan belum balik, tapi dia mampu, dia boleh kan. Tapi yang penting berakal, kena mampu, dia mampu menyembelih tu dan tanpa paksaan. Jadi orang yang nak menyembelih tu kena dia orang yang mampu, yang boleh menyembelih, tahu cara menyembelih dan mampu menyembelih, dan bukan dipaksa. Kemudian sembelihan makruh jika mewakilkan korban tu untuk disembelih kepada kanak-kanak dan perempuan yang haid. Jadi nak wakilkan tu pun tak boleh, nak wakilkan pada ikut suka kita, wakilkan pada kanak-kanak ataupun ahli kitab, walaupun yang kita sebut tadi makruh. Perempuan yang haid makruh. Jadi wakilkan orang yang sesuai lah, yang kita sebut tadi. Apa pula syarat sah sembelihan ni? Syarat sah sembelihan ni ialah dengan memutuskan dua urat. Kita ada kursus, kalau sekarang kita kena ambil permit dan sebagainya kan. Sebenarnya nak menyembelih tu kena putus dua urat pembuluh darah, iaitu karotid tu dan juga jugular tu, ataupun dalam bahasa Arab dipanggil wadajain. Wadajain, dua urat tu yang pembuluh darah tu, tu wajib putuskan. Tu kena pastikan ketika sembelih tu bagi putus, baru angkat pisau. Urat mari pun kena putuskan, itu saluran makanan dia. Dan juga urat yang seterusnya lah urat halkum ataupun saluran pernafasan. Itu semua tu kena bagi putus. Jadi penyembelih kena pastikan tu, kalau ikut mazhab kita, sebelum angkat pisau tu selesaikan tu, supaya tepat penyembelihan kita. Kita nak gunakan daging tu nak bagi makan, janganlah silap sembelih dikira sebagai bangkai. Jadi sangat-sangatlah merugikan kan. Alat menyembelih, tuan-tuan dan puan, nak sekalian, alat menyembelih tu hendaklah alat yang tajam. Pisau tu pisau yang tajam, parang tu parang yang tajam. Tak bolehlah gunakan alat yang tumpul. Tak boleh juga guna tulang dan gigi haiwan, tak boleh. Dia kena alat pisau yang tajam atau parang yang tajam, yang boleh memutuskan kan. Yang paling utama sekali, tajamlah ketajaman tu, supaya haiwan tu tak terseksa. Kita lalukan pisau tak makan, tak boleh kan, pastikan. Kemudian perkara sunat ketika berkorban ni antaranya ialah ketika berkorban, sunat kita lakukan perkara-perkara yang berikut. Yang pertama sekali, sebenarnya sunat menambat haiwan itu di tempat yang sesuai sebagai persiapan. Bukan ketika nak ternakkan korban tu, ketika nak korban tu baru nak tercari-cari, baru tak lari pula kan. Kacau kan, kena tambat dengan selamat dia menjelang hari raya tu. Itu sunat sebenarnya, sunat hukum dia, memudahkan kerja kita kan. Kemudian beri makanan kepada haiwan yang kita nak korban, berilah, layan dia dengan sebaiknya kan. Sebelum disembelih tu kenalah berikan makan. Kadang-kadang orang duk tambat lama-lama tu kurus, kita lihat kan, tak diberi makan, tak diberi minum sangat. Teman-teman nak korban, kita sebelum tu dah terkorban lagi. Kita kena beri makan minum dia seperti biasa. Jagalah kebajikan dia tu. Kena memastikan haiwan tersebut tidak makan makanan yang syubhat seperti makan rumput di kawasan yang bukan milik orang yang buat korban tu. Jadi tak bolehlah kita beri dia makanan dia lepaskan pula, ataupun kita beri makanan tempat yang bukan milik
penyembelih atau milik badan yang melakukan sembelihan tu, kerana takut makan makanan yang syubhah. Kemudian meletakkan tanda serta menutup tubuh haiwan korban supaya dapat merasakan kepentingannya. Kita kawal lah, jaga tempat yang selamat kan. Kalau letak macam mana pun tempat yang selamat, jangan terbiar, jangan sampai orang curi pula, kerana ada hak orang yang menyertai korban dan sebagainya. Kena jaga sungguh-sungguh lah. Kemudian melakukan penyembelihan korban tu dengan sendiri. Sunat jugalah bagi orang yang macam kita sebut tadi, melakukan penyembelihan tu dengan sendiri, bukan mewakilkan. Itu yang sunatnya lah. Kemudian baca Bismillahi Allahu Akbar ketika nak sembelih tu. Antara lain juga, sebelum tu lagi kita ceritakan, jangan sembelih depan haiwan-haiwan yang lain nak kena sembelih tu, atau haiwan lain jangan. Itu sunat tu sebenarnya, jaga. Kita jaga, haiwan ni pun ada perasaan juga. Jadi baca Bismillahi Allahu Akbar, berselawat ke atas Nabi. Biasanya kita takbir ramai-ramai kan, orang lain keliru tu semua takbir, menghadap kiblat. Penyembelih tu, haiwan tu menghadap kiblat. Haiwan tu dibaringkan kan, dia punya rusuk kirinya di tanah, rusuk kanan ni ataupun dia punya bahu yang sebelah kanan di belah atas. Jadi dia menghadap kiblat. Kena pilih haiwan akan kita nak, antara sunatnya kena pilih haiwan yang paling baik sekali, dan sembelih menghadap kiblat, menggunakan pisau yang sangat yang tajam lah, supaya tak menyaksikan binatang tersebut. Kemudian antara lain yang kita kena ingat ketika sembelih ni, kena tunggu haiwan yang sembelih itu sehingga sejuk dan semua anggota yang tidak bergerak benar-benar matilah, barulah dilapar. Janganlah sebagai tempat yang seperti dengan luar negara ni, haiwan tu mesti gerak-gerak lagi, dah tarik dah dikerjakan. Tak boleh kan. Kena bagi dia mati betul lah tu. Janganlah nyanyi dia tu, kita nak sembelih dia, kita kena ada adab dia kan. Orang yang melakukan korban tu disunatkan tidak bercukur dan tidak memotong kukunya setelah tiba bulan. Di awal-awal dah masuk Zulhijjah lagi, dah tak potong kuku, tak bercukur. Sunat nak sama-sama merasakan besarnya program berkorban ni. Disunatkan dia tak bercukur rambut atau bercukur, dan juga tak memotong kuku dia lah. Semua perkara yang berkaitan dengan cukur dan kuku dia tak, dia biarkan sampailah hari tu. Tapi awal-awal kena siap potong lah, jangan sampai terpanjang sangat. Pelik ni kan. Itulah sebagai perkara yang kita nak sebut. Kemudian perkara yang makruh ketika berkorban ni apa? Antara perkara yang makruh ketika kita nak melakukan korban ni, tuan-tuan, puan-puan, anak sekalian, ialah melakukan korban ke atas haiwan yang kita sebut tu tadi lah, yang tak cukup syarat, yang sempurna kan. Seperti haiwan tu telinga dia terkoyak, tercarik telinganya, atau terpotong sedikit di bahagian telinganya, di belakang telinganya. Jadi dah tak cantik lah. Tapi ada ketidaksempurnaan dia lah kan. Memotong bulu haiwan yang hendak dikorbankan bagi tujuan kegunaan sendiri jika boleh memudaratkannya. Kalau kita ambil bulu kambing biri-biri tu katakan, kita nak guna, sebelum kita korbankan siap-siap potong lah, tak boleh. Itu makruh. Melakukan korban ke atas haiwan yang pecah atau patah tanduk dia pun makruh, ataupun tak ada tanduk, makruh. Jadi kena pastikan lah haiwan tu betul-betul haiwan yang sempurna, haiwan yang sihat, yang tiada kecacatan. Kena cari yang terbaik kan, yang kita sebut tadi lah. Ataupun makruh juga memerah susu haiwan yang hendak dijadikan korban tu, kita minum. Ayam tu ada susu, kita perah siap-siap, kita nak minum. Kecuali lah kalau kita sedekahkan, dibenarkan. Tapi kalau dia sendiri yang memanfaatkannya, tak boleh. Ataupun makruh hukumnya. Begitu juga bagi makruh juga memotong kuku dan bercukur bagi orang yang berniat nak korban yang kita sebutkan tadi. Sunat dibiarkan. Jadi kalau siapa yang potong tu dah hukumnya makruh lah. Seterusnya, melakukan korban tu pada waktu malam pun makruh juga. Jadi korban ni waktu siang, waktunya kita dah sebut ketika khatib turun mimbar selepas khutbah di hari nahar, hari raya korban, hari 10 Zulhijjah tu, itulah masa dah boleh buat korban sampailah sebelum matahari kita benam,
hari yang ke-13 kan, 11, 12, 13. Itu masih boleh sembelih. Tapi kalau waktu malam makruh hukumnya. Baik. Cara menyembelih haiwan korban, kita sambung selepas ni insya-Allah.